Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Okey, apa khabar semua pelajar? Baik. Okey, alhamdulillah. Jam menunjukkan 2 suku PM dan kehadiran dah bertambah hingga 27 orang. Okey, jadi saya akan mulakan kelas untuk hari ini. Okay, sebelum tu beberapa perkara yang saya ingin sentuh. Jadi pertama sekali semalam kita menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan. Dah lepas dah satu hari. Dan pada minggu lepas Perdana Menteri dah bagi tahu tentang PKP dilanjutkan sehingga 31 Disember. Okay, jadi sebagaimana yang dah sedia maklum, bila tempoh PKP dilanjutkan, jadi kemungkinan anda punya saya rasa dah confirm dah tentang anda punya situasi, iaitu pembelajaran dalam talian tu akan diteruskan hingga ke hujung semester. Okey, jadi kepada semua pelajar, okey, jadi dengan norma baru ni saya saya mohon pada anda semua untuk segera dapatkan rhythm ataupun ritma yang baru, kena ikut maknanya kamu kena biasakan diri kamu dengan pembelajaran dalam talian ni. Okay. Bermaksud kalau ada macam tugasan apa semua tu, saya minta untuk kamu jangan tangguhkan, siapkan cepat, and then bagi memastikan tidak ada kerja tertunggak. Okay. So untuk topik hari ni, okay, kita akan masuk pada tajuk topik yang ketiga, iaitu enhancing production with audio. Okay, di mana dalam topik ini kita akan belajar berkenaan bagaimana untuk menghasilkan audio di dalam multimedia. Okay, so untuk lesson learning outcome untuk hari ini. Okay, so ini adalah perkara-perkara yang kita akan saya akan bentangkan, tunjukkan kepada anda. Okay, dan di penghujung nanti saya akan minta untuk anda install software yang berkaitan dengan Audition berkaitan dengan penyuntingan audio. Okay. So lesson learning outcome untuk hari ini adalah discusses the implementation of audio in multimedia application. Di mana kita akan define audio, outline the basic of audio, and then describe the implementation of audio in multimedia application. After that, we will look at comparing the difference between MIDI and digital audio. Then explain the audio format and compression. There are two types we will be looking at, waveform and MPEG audio layer 3 ataupun MP3. Then we will look at the terminology of audio, wave, frequency, amplitude. Okay. For the later part, we will identify the audio editing software and outline the process of adding audio to a multimedia project. Okay, so this is for today's lesson learning outcome. I will spend about 1 hour explaining about the theory of audio, and then I will give you some assignment for you to do for today. Okay. Okay, so the first part is audio, the basics. Okay, so this is the definition of audio. Sound waves. Sound start with vibration in the air, like those produced by guitar string, vocal cord, or speaker cones. These vibrations push nearby air molecules together, raising the air pressure slightly. The air molecules under pressure then push on the air molecules surrounding them. So easy to say that vibration in the air is what created sound. As high pressure area move through the air, they leave low pressure area behind them. When these waves of pressure changes reaches us, they vibrate the receptors in our ear and we hear the vibration as sound. Okay, so bunyi bermula daripada vibration di dalam udara. Okay, untuk gambaran dia, kita tak boleh nampak udara, kita tak boleh nampak bunyi disebabkan molekul di dalam udara tak boleh nampak dengan mata kasar. Tapi teori dia adalah udara
bunyi bergerak melalui udara apabila molekul di dalam udara tu, vibration berlaku, di mana apabila kita buat sesuatu, contohnya bercakap ataupun petik gitar ataupun daripada speaker dan daripada telefon. Jadi daripada bunyi tersebut, daripada item yang berbunyi tersebut akan bergerak melalui air molekul dalam udara, di mana dia akan create high and low pressure area, dan apabila ia bergerak di dalam udara sampai ke reseptor di telinga kita, dan reseptor kita akan mentafsirkan ia sebagai bunyi. Okey. So kalau kita nak tengok dia punya, so ni dia punya visual waveform. Kalau saya ambil contoh, kalau kamu pernah tengok riak air, ataupun bila contohnya orang capak batu ataupun barang dalam air, kamu nampak air tu dia mempunyai riak. Konsep dia sama seperti bunyi juga. So waveform di dalam bunyi digambarkan seperti ini. Di mana, when you see a visual waveform that represents audio, it reflects these waves of air pressure. Macam saya sebutkan tadi, bila bunyi terhasil, dia akan keluarkan dua jenis pressure, iaitu high pressure dan juga low pressure, dan dia akan bergerak melalui udara. The zero line in the waveform is the pressure of the air at rest. Apabila dalam satu keadaan tiada bunyi atau keadaan yang senyap, ini dipanggil sebagai zero line. Tiada bunyi. So A is a zero line. So air at rest, tiada bunyi. So when the line swings up to a peak, it represents higher pressure. Bila ia bergerak pada peak yang tinggi, bermaksud ia adalah high pressure. And then the line swings down to the through, it represents low pressure. So high pressure and low pressure. So B is low pressure and C is high pressure. So ini visual waveform, cara kita menggambarkan bunyi dalam bentuk visual. So kita tengok juga beberapa terminologi yang terlibat di dalam audio, iaitu yang pertama amplitude, yang kedua cycle, yang ketiga frequency, yang keempat phase, dan yang kelima wavelength. So saya akan terangkan satu persatu supaya kamu nampak apakah amplitude, cycle dan yang lain-lain. Amplitude. Amplitude reflects the change in pressure from the peak of the waveform to the through. High amplitude waveform are loud and low amplitude waveform are quiet. So dia menunjukkan the change of pressure daripada high amplitude kepada low amplitude. Nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk visual. Yang kedua, cycle. Describe a single repeated sequence of pressure changes from zero pressure to high pressure to low pressure and back to zero. So dalam bahasa Melayu, cycle ni adalah satu kitaran. Iaitu satu kitaran lengkap di mana dia bermula daripada zero pressure kepada high pressure, low pressure, dan dia akan kembali balik ke zero. Yang ketiga, frequency. Measured in hertz, frequency describes the number of cycles per second. For example, a 1000 hertz waveform has 1000 cycles per second. The higher the frequency, the higher the musical pitch. So, pengukuran adalah dalam bentuk hertz. So pengukuran frekuensi adalah dalam bentuk hertz, di mana per saat. Kalau contoh dekat sini, 1000 hertz bermaksud dalam satu saat ada 1000 cycle dalam satu waveform. So kalau 1 hertz bermaksud 1 cycle per second. Kalau 10 cycle per second bermaksud 10 hertz. Simple aja. Seterusnya, phase. Measured in 360 degrees. Satu pusingan. Indicates the position of a waveform in a cycle. Position dalam waveform dalam satu cycle, dia ada 4, iaitu yang pertama 0 degree, which is the starting point. 90 degree is the high pressure. 180 degree is the halfway point. 270 degree at low pressure. And 360 degree at the end point. Ini adalah fasa kedudukan di mana
position dalam waveform, iaitu start point, high pressure, halfway point, low pressure dan juga end point. Okay. Dan yang terakhir sekali untuk measurement, kita dipanggil sebagai wavelength, panjang gelombang. Okay, so measured in units such as inches or centimeter is the distance between 2 points with the same degree of phase. Dalam degree fasa yang sama, contohnya peak ataupun 90 degree. Okay, so daripada 90 degree pertama kepada 90 degree yang kedua, jaraknya itu dipanggil sebagai wavelength. Okay, so as frequency increases, wavelength decreases. Okay, mari kita tengok pada gambar dia. Okay, so yang pertama tadi amplitude, yang kedua cycle, yang ketiga frequency, yang keempat phase dan yang kelima wavelength. So kita tengok satu persatu. Okay, di sebelah kiri anda adalah satu pusingan lengkap. Okay, satu cycle. Okay, diambil daripada satu degree of dia punya cycle, iaitu daripada 0 back to satu daripada kosong hingga ke 360 darjah. Daripada sini ke sini. Satu gitaran lengkap. So, kalau kamu ambil yang sini ke sini, kamu dapat yang ni lah. Okay. So, A adalah wavelength. Okay. So, starting daripada 0 back to 0. So, dia punya panjang daripada sini ke sini dipanggil sebagai wavelength. Okay. Ukuran dia boleh jadi dalam bentuk inch or centimeter. So, that is A. Okay. B, degree of phase. Okay, so kita kata tadi dia ada 0 degree iaitu the 0 point, 90 degree is the highest peak, 180 degree is the back to 0, okay, halfway point, okay, halfway point of the wavelength, okay, and then 270 degree, okay, adalah low peak, okay, dan 360 darjah adalah back to 0. Okay, so ini dipanggil sebagai phase. Okay, 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 and 360 degree. Satu sekitaran yang lengkap. Okay, so ini juga dikira sebagai satu cycle. Okay, C, amplitude. Okay, so amplitude tadi dia kata highest point and the lowest point. So ini adalah C. Amplitude mengambil kira daripada highest and the lowest peak. So C is amplitude. Kemudian D adalah cycle per second, iaitu dalam masa 1 second. Okay, so dalam masa 1 second ini kita boleh tahu bahawa dia sebut kat sini waveform at right is 200 Hz, 20 Hz. Meaning at 1 second, so D is 1 second, we will have 20 cycles, meaning 20 Hz. 20 cycle per second is 20 Hz. Okay, so itu adalah measurement unit yang kamu perlu tahu untuk wavelength. Okay, so ini nanti di dalam audition nanti kita akan nampak bagaimana sound dihasilkan dan kamu tahu apakah yang dikatakan sebagai waveform ini. Okay, so this is the first part. Okay, how sound wave interact? Okay, secara teorinya, okay, bunyi terhasil daripada pelbagai sumber. Okay, sebagai contoh ada bunyi gitar, ada bunyi bass, ada bunyi drum, ada bunyi violin dan juga sebagainya. Suara manusia juga kirakan sebagai bunyi. Okay, so setiap bunyi ini dia interact di antara satu sama lain, okay, dan dia akan enforce antara satu sama lain ataupun dia outphase. Okay, kita tengok yang pertama sekali, reinforce. So in phase, waves reinforce each other, meaning that when two or more sound waves meet, they add to and subtract from each other. If their peaks and true are perfectly in phase, they reinforce. They reinforce each other, resulting in a higher waveform that has higher amplitude than either individual waveform. Kalau kamu tengok pada gambar di bahagian sebelah kanan ini, dua phase yang sama. Okey, bermaksud mungkin dia instrumen yang sama. Contohnya ni gitar dan ini gitar. Dan dia mempunyai in phase wave. Mempunyai fasa yang sama
Dan apabila ia bertambah, okey, apabila ia bertambah, ia akan menjadikan waveform yang lebih besar. Okay, so dia increase. Okay, higher amplitude than either individual waveform. Amplitude dia menjadi 2 kali ganda. Okay, itu dikatakan sebagai in phase. Okay, tetapi, okay, out phase. Okay, if the peaks and through of the two waveforms are perfectly out of phase, they cancel each other out, resulting in no waveform at all. Jika dua sound wave mempunyai corak yang different, iaitu yang bertentangan di antara satu sama lain, apabila ia dikombainkan, maka terhasillah waveform yang flat. Maksud ia akan cancel di antara satu sama lain. Bila ia macam ni highest peak, yang sound yang B pula lowest peak. Okay, jadi bila ditambahkan, okay, contohnya positive 1 plus negative 1, dia akan jadi 0. Okay, vice versa. Okay, so itu dikatakan sebagai out of phase. Okay, tetapi most common case. Okay, in most cases, however, waves are out of phase in varying amounts, resulting in a combined waveform that is more complex than individual waveform. A complex waveform that represent music, voice, noise, and other sounds, for example, combined to the waveform from each other. Okay, so secara kebanyakan kes dia ataupun yang kamu akan jumpa bila kamu bekerja dengan bunyi, setiap bunyi instrumen dia mempunyai sound wave yang berbeza. Jadi hasilnya dia akan menjadikan sound wave yang lebih kompleks. Ini yang kita akan tengok nanti di dalam audition. Bunyi yang terhasil daripada pelbagai sumber. Okay, so sound wave yang terhasil dia akan much more complicated. Okay, so kita dah tengok daripada segi definisi audio tadi. Kita akan tengok bagaimanakah implementation audio dalam multimedia application. Apakah perkara do and don'ts di dalam menggunakan audio di dalam kamu punya multimedia project. Okay, so ada beberapa perkara yang kita perlu ambil perhatian. Yang pertama, use of sound guideline. So guideline ini kamu perlu patuhi. Yang pertama, identify the purpose of sound. Mesti kena kenal pasti kegunaan audio yang kamu nak buat dalam multimedia application kamu. Okay, so yang pertama, jika kamu nak gunakan untuk attract attention, contohnya chimes or bells. Ini biasanya berlaku dalam application, contohnya communication. Contohnya WhatsApp, Telegram, Facebook, okay, yang memberikan notifikasi kepada pengguna apabila sesuatu info dapat. Okay, itu yang dikatakan to attract attention. Okay, contohnya kalau dalam WhatsApp dia akan bunyi contohnya macam chimes ataupun bells. So kamu tahulah itu untuk menarik perhatian. Okay, to inform. Okay, untuk to inform, contohnya oral histories and speeches. Okay, contohnya macam kamu nak buat aplikasi, contohnya bangunan bersejarah. Jadi sound boleh digunakan untuk inform. Contohnya dalam topik introduction. So introduction dia akan ada suara orang bercakap, okay, untuk pengenalan bangunan sejarah ini dibina pada tahun sekian. Itu yang dikatakan sebagai to inform. Okay, yang ketiga, gunakan audio ataupun sound untuk to illustrate, untuk memberi gambaran. Sebagai contoh, animal sound. Okay, so macam contoh aplikasi kanak-kanak, bunyi haiwan. Contoh dia tunjukkan gambar singa dan dia keluarkan bunyi singa. So itu memberi illustration, gambaran kepada kanak-kanak apakah bunyi untuk binatang tersebut. Okay, itu untuk to illustrate. Okay, seterusnya to establish a mood or setting. Okay, mood or setting. Okay, ini penting dalam satu aplikasi. Okay, jika kamu buat sesuatu application, biasanya kebiasaan satu app tu dia akan ada background music, sound effect dan juga sebagainya.
Jadi kamu kena tetapkan apakah sound effect ataupun bentuk bunyi yang kamu nak gunakan bersama dengan aplikasi tersebut. Sebagai contoh, kamu buat game seram ataupun game hantu dan game contohnya macam Silent Hill, Resident Evil, The Last of Us. Okay, so game-game yang mempunyai genre yang horror. Jadi kamu kena setkan bunyi yang sama mengikut mood tersebut. Okay, kalau kamu buat aplikasi yang lebih kepada untuk kanak-kanak gunakan, jadi kamu kena setkan mood dia kepada mood yang lebih ceria, yang sesuai dengan kanak-kanak. Bunyi-bunyi belon dan juga sebagainya. Okay, so itu penting untuk establish mood. Jangan gunakan sound pada tempat yang salah. Buat game kanak-kanak tapi kamu letakkan bunyi-bunyi horror. Okay, so nanti tak tidur budak. Right, okay, this is the first part. Okay, gunakan guideline mengikut purpose of sound tersebut. Yang kedua, use high quality sound. Apabila kamu menggunakan sound dalam projek multimedia, kamu kena gunakan quality sound yang tinggi. Sebab apa? Bila audio dia punya bunyi dia rendah atau low quality, automatically dia gives an immediate negative impression. Okay, pengguna akan tahu bahawa produk kamu tidak bagus. Okay, ini penting. Okay, so use high quality sound. Okay. And then number 3, conserve file space. Okay, disebabkan audio juga menggunakan file yang besar, jadi kamu kena buat pengiraan dari segi berapakah size file untuk kamu terbitkan aplikasi multimedia tersebut. Sebagai contoh, kita tahu dekat Play Store limit untuk satu apps adalah dalam 100 MB kalau kamu nak upload dalam single file. Jadi kalau kamu punya sound je dah lebih daripada contohnya 1 MP file MP3 dalam 10 MB. Jadi 100 file MP3 dah limit dah kamu punya space tersebut. So this is yang dikatakan sebagai conserve file space. Okay. Sebab audio dia ambil space. Okay, consider playback environment. Okay, bila audio dimainkan semula, bila aplikasi kamu tu pengguna download. Okay, kamu kena consider masa bila audio tersebut dimainkan. Sebagai contoh, aplikasi game. Okay, kadang pengguna dia hanya menggunakan speaker daripada smartphone dia kalau dia main dekat smartphone. Ataupun ada juga pengguna yang menggunakan headphone. Jadi, kadang-kadang kalau menggunakan speaker, dia perlukan sound yang lebih jelas. Tapi kalau dia menggunakan headphone, dia mesti kena limitkan audio input supaya telinga dia tak rasa sakit. Jadi, cara yang mudah untuk kamu memudahkan memberikan kelebihan pada pengguna kamu adalah give user control over volume. So, dia boleh control volume dia. Kalau kita tengok banyak apps, dia akan ada setting dan dia boleh decrease ataupun increase volume. Tujuan dia supaya memudahkan pengguna tersebut. Kalau dia tak boleh nak control, contohnya kamu letakkan game tu sound dia kuat kan. Tapi bila dia pakai headphone, sound tu dia tak boleh nak adjust kan ataupun kecilkan, dia menjadikan masalah bagi dia. Okay, dan seterusnya, avoid excessive use of sound. Okay, jangan pula gunakan sound secara berlebihan. Semua benda kamu nak letakkan sound effect. Okay, tak perlu. Okay, so sound effect ini gunakan untuk purpose. Ada purpose. Okay. So, jangan gunakan secara berlebihan. Dan last sekali, organize sound file. Okay. Sebab sound ni dia ada kategori dia. Background music, sound effect. Kalau contoh background music tu, bunyi yang dimainkan semasa dalam permainan. Maksudnya bunyi latar. Sound effect pula adalah contoh-contoh bunyi untuk notification. Contohnya click button exit, confirm dan juga sebagainya. Dan juga ada juga yang kita katakan audio yang digunakan untuk inform. Contohnya speeches, suara dan untuk gambaran dan sebagainya. Okay, jadi kamu kena organisekan sound file kamu untuk tahu perbezaan di antara file-file, kegunaan file-file tersebut. Okay. So this is the guideline. So make sure you know when to use sound in multimedia project. Okay, kita pergi kepada yang keempat, iaitu apakah perbezaan antara MIDI dan juga digital audio. Okay.
So kita tengok differences. Yang pertama MIDI. Apa itu MIDI? New sound generated or synthesized by the computer by using command format usually called MIDI, which is Musical Instrument Digital Interface. Okay, so MIDI adalah bunyi yang dihasilkan melalui komputer. Okay, contohnya kamu dah buat muzik. Okay, muzik contohnya audio clip. Contohnya background music. Jadi kamu gunakan MIDI ni untuk generatekan bunyi-bunyi seperti bunyi gitar, bunyi drum dan juga sebagainya melalui format yang dipanggil sebagai MIDI. Jadi totally music yang kamu hasilkan tu adalah menggunakan komputer. Berbeza dengan digital audio. Digital audio adalah a digital recording of analog sound wave. Okay, bermaksud macam tadi bunyi gitar dihasilkan daripada komputer. Kamu tekan je note apa kamu nak dan dia terhasil bunyi tersebut. Itu MIDI. Digital audio pula, kamu ada gitar, kamu pasangkan speaker, mikrofon dan kamu tekan button record pada komputer kamu. Jadi itu adalah digital audio. Bunyi yang ditangkap daripada bunyi yang terhasil secara fizikal. Okay. So MIDI used to create original music composition or to produce novel sound effect. Okay. Jadi bunyi-bunyian yang terhasil daripada komputer adalah file MIDI. Okay. Bukan diambil daripada bunyi sebenar. Okay. So contoh macam kalau special effect, kalau macam Star Wars, contohnya macam lightsaber dan juga sebagainya. So itu adalah music original score ataupun novel sound yang terhasil daripada komputer. Okay. Digital audio pula, multimedia developer capture and edit natural sound such as human speech, musical and dramatic performances, bird call and rocket launches. Okay, jadi kaedah yang kedua tadi, digital audio adalah dia ambil daripada bunyi sebenar dan dia gunakan untuk dia punya projek dalam bentuk digital audio. Okay, sebagai contoh macam game Call of Duty sebagai contohnya. So Call of Duty adalah game RPG, okay, iaitu first person ataupun kamu menggunakan weapon untuk tembak dan juga sebagainya. Jadi bunyi-bunyi yang terhasil tu adalah daripada senapang yang sebenar. Okay, so that is digital audio. Okay. Okay, kita pergi pada yang kelima iaitu format and compression. Terdapat banyak format yang boleh dihasilkan daripada audio, tapi kita hanya akan tengok dua yang penting. Iaitu yang pertama, waveform ataupun .wav dan juga MPEG Audio Layer 3 ataupun MP3. Kenapa ini yang popular? Okay, sebab waveform ataupun wave developed by Microsoft and is the standard sample sound format for the PC. So, developer dia adalah Microsoft, so Microsoft punya standard adalah format audio.wav. Okay, so ini adalah platform dependent. Dia adalah diciptakan untuk Microsoft. Untuk Apple dia ada satu file iaitu AIFF. Okay, itu adalah spesifik untuk platform Apple. Okay, yang kedua MP3 tadi. Okay, kenapa ia banyak digunakan? Sebab ia adalah popular audio format that support significant compression. Okay, file audio MP3 ni dia melalui proses compression, iaitu dia file size tu dikecilkan, akan tetapi dia punya advantage dia adalah preserving excellent quality. Quality audio daripada MP3 ni very excellent. Itu sebab file ini banyak digunakan. Okay, kemudian ia juga widely supported across different computer platforms and frequently used on the internet. Ia juga disupport, okay, boleh disokong oleh platform-platform yang berbeza, antaranya Windows, Apple, Linux. Jadi itu sebab ia sangat popular. Dan juga kebanyakan daripada file MP3 ini banyak digunakan di internet. Okay. So itu adalah format yang kamu perlu ketahui. Okay, so untuk topik yang seterusnya adalah editing software. So kita dah tahu dah ada basic of sound, kita dah tahu format dan juga sebagainya. Kita nak tengok editing software untuk audio.
Okay, so ini ada beberapa yang saya ambil daripada link, dia punya description. Untuk link ni kamu boleh tengok dekat bahagian reference ni. Okay, nanti kamu boleh klik dekat sini dan kamu boleh tengok ada advantage dengan disadvantage untuk audio editing software pada tahun 2020. Okay, so antaranya yang the best adalah Adobe Audition. Okay, so software ni kita akan gunakan dalam kelas kita. Okay, selain daripada Adobe Audition, ada satu software iaitu Audacity. Kemudian ada SoundForge Audio Studio. Okay, dan juga Ocean Audio. Okay, so link dia saya ada bagi dekat bahagian reference nanti. Kamu cuba tengok apakah kelebihan dan kekurangan setiap application tersebut. Okay, so ini adalah software menggunakan komputer. Terdapat juga software untuk audio editing yang kamu boleh download untuk kamu punya smartphone. Okay, so kamu boleh cari dekat Apple ataupun App Store ataupun dekat Play Store. Okay, apakah proses untuk adding audio dalam kamu punya multimedia project? Okay, so ada beberapa perkara yang kamu perlu tahu, iaitu yang first, ada 5 step. Yang first, sample audio, sample resolution, sample rate, kemudian file size dan juga file format. So these are the settings that you should know when you want to import an audio or to create audio in your project. Okay, sekejap lagi saya akan sharekan apakah resolution, sample rate dan juga file size. Okay, so first step, sample audio, a digital recording of analog sound waves. So macam mana kamu capture audio tu, pastinya kamu menggunakan kamu punya mikrofon, kemudian ataupun kamu punya headphone dan kamu capture bunyi tersebut. Okay, kemudian kamu kena tahu apakah sample resolution, the number of bit used to encode amplitude. Okay, nanti ada sample resolution, saya akan tunjukkan dia punya jadual dia supaya kamu lebih nampak. Okay, kemudian sample rate, apakah number of sample taken in a fixed interval of time. Kemudian file size, okay, sound file size for monaural audio sound can be calculated by multiplying the recording time, sample rate and size of each sample. Okay, so file size ini ditentukan oleh kamu punya resolution, sample rate dan juga kamu punya time of recording. Okay, contohnya 1 minit, 3 minit, 5 minit. Okay, itu juga akan menentukan bilangan berapakah file size untuk file tersebut. Okay, so bila kita dah tahu file size, kita akan exportkan kita punya file tu kepada file format. Okay, so file format menggunakan platform yang berbeza untuk spesifik komputer punya penggunaan. Jadi file format developed for specific computer platform such as Wave for Microsoft and AIFF for Apple. So ini adalah file format yang biasa digunakan untuk platform yang kamu biasa gunakan. Contohnya kalau kamu gunakan Microsoft, dia akan save as Wave, AIFF untuk Apple. Jadi kalau nak platform dependent, kamu boleh export as MP3. Okay. So that's it untuk bahagian ni. Okay, ada satu sedikit tambahan tadi saya cakap berkenaan dengan sample rate. Okay, nota ni nanti saya akan masukkan di dalam kamu punya PowerPoint. Cuma nanti nak tunjukkan kamu bagaimana audio sample itu dihasilkan. Okay, tengok pada graf ni. Okay, itu. Okay. Sample rate indicates the number of digital snapshot taken of an audio signal each second. Okay, pada setiap saat, apakah digital snapshot yang diambil untuk audio tersebut? Okay, pada gambar di atas ni, kalau kamu tengok, yang bahagian waveform yang grey ni adalah audio yang asal. Contohnya dia ambil bunyi gitar. Tapi dalam bilangan sampel yang dia ambil adalah, kalau kita ambil dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sampel dalam satu saat yang dia ambil. Bermaksud bila dia draw balik, dia snapshot pada titik persilangan tu, kamu dapat lihat hasil daripada audio yang dia digitalkan adalah lebih rendah. Okey, bermaksud kualiti audio yang sampling yang dia ambil adalah lebih rendah daripada yang asal, menjadikan kualiti audio itu semakin rendah. Jadi kalau kita tengok kat situ, low sample rate that distort the original sound wave.
Okay, bunyi yang asal tapi bunyi yang terhasil adalah bunyi yang rendah kualiti dia. Berbeza dengan yang B pula, okay, high sample rate that perfectly reproduce original sound wave. Okay, kalau tengok pada graf ni, ini yang grey ni adalah yang asal, dan bila menggunakan sample rate yang lebih banyak, iaitu point snapshot yang lebih banyak, bermaksud dia boleh replicate audio tersebut dengan lebih baik. Bermaksud kualiti audio tu dia tak hilang. Dia akan sama bentuk seperti sound yang asal. Itu yang dikatakan sebagai high sample rate. Okay, so sample rate kita perlu tahu apabila buat sampling rate tu berapakah hertz yang sesuai untuk kualiti audio yang berbeza. Okay, jadi dia ada note dekat sini iaitu to reproduce a given frequency, the sample rate must be at least twice that frequency. Okay, for example, CD have a sample rate of 44,100 sample per second. Okay, jadi untuk sample rate bagi audio CD, kualiti sample dia adalah 44,100 sample. Jadi kalau kamu nak buat sample rate, kamu kena ambil twice daripada frekuensi tersebut. Okay, jadi dikatakan kat sini, so they can reproduce frequency up to 22,050 Hz, which is just beyond the limit of human hearing. Okay, jadi kenapa bunyi CD tu kita boleh dengar dengan begitu sedap bunyi CD? Sebab pada human hearing, okay, kita punya limitation untuk kita pendengaran kita adalah 20,000 Hz. Jadi apabila kita nak menghasilkan bunyi untuk sesuai bagi pendengaran manusia, kita kena doublekan bunyi tersebut. So jadi apabila kita gunakan sampling untuk audio CD, dia menggandakan daripada 20,000 kepada 22,050 kepada 44,100 sample rate. Jadi ini adalah audio yang sesuai untuk pendengaran manusia. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kenapa kita suka, kalau kita dengar CD, kita lagi suka bunyi dia berbanding daripada radio, sebab sample rate daripada CD adalah mengikut the maximum of human hearing. Okay. So kalau tengok dekat sini, okay, sample rate yang berbeza. Contohnya 11,025 Hz adalah untuk poor AM radio. Ini memang kita dah tak pakai lagi dah. Okay, yang biasa kita pakai untuk standard broadcast adalah better than FM radio, iaitu 32,000 Hz. Okay, so yang ni untuk near FM radio, high end multimedia hanya 22,050 Hz. Okay, yang biasa kita dengar dekat radio yang ni lah. Okey, tetapi jika kita menggunakan sample rate untuk CD, dia menggunakan 44,100 Hz, so sample rate adalah untuk CD. So pendengaran, macam dia cakap tadi, pendengaran manusia adalah limit dia pada 20,000 Hz. So CD adalah yang basically the best audio file untuk kita gunakan untuk pendengaran ataupun muzik yang boleh didengar oleh manusia. Okay, akan tetapi teknologi dia lagi high standard lagi, iaitu sekarang ni kita dah ada DVD dan juga Blu-ray. Kalau kamu tengok kat sini, DVD dia mempunyai 48,000 Hz dan Blu-ray dia ada 96,000 Hz. Itu sebab kalau kamu pada tengok pada sound system yang dipasang dekat Blu-ray, bunyi tu dia memang detail satu persatu. Kalau dia ada 7 speaker, setiap daripada speaker tersebut dia menghasilkan bunyi yang berbeza, kiri, kanan dan juga sebagainya. Alright, so itu adalah sample rate. Okay, so ini kena tahu sebab nanti dalam assignment kamu saya akan minta untuk gunakan sample rate yang macam mana untuk kamu punya produk. Alright, so bit depth pula. So bit depth determines dynamic range. When a sound wave is sampled, each sample is assigned the amplitude value closest to the original wave's amplitude. Okay, so nak senang cerita, kalau kita tengok kat situ, for the best audio quality, Audition transform all audio in 32-bit mode and then convert to a specific bit depth when saving file. So dalam Adobe Audition nanti, masa kamu pilih untuk setkan file bit depth kamu, dia akan automatically convert daripada 32-bit kepada apa yang kamu nak.
Sebagai contoh, dalam assignment kamu nanti, saya minta kamu setkan bit depth untuk audio CD. So, kamu tahulah, dia punya bit depth dia adalah 16 bit. Okay, so this is graph untuk dynamic range. Okay, so rasanya yang tu dah. Okay, so itu dah cover untuk sample rate. So yang part ni nanti untuk topik ni, saya akan sediakan juga PDF ni. PDF ni adalah panduan berkenaan dengan Adobe Audition, iaitu dia ada help dan juga tutorial. So nanti saya akan sertakan sekali di dalam Google Classroom untuk kamu punya next assignment. Okey, tapi jangan risau, hari ni belum ada lagi assignment. Cuma saya aktiviti untuk last petang ni nanti adalah kamu akan diminta untuk buat installation bagi Adobe Audition. Okey, so ni kejap lagi saya akan pautkan dalam kamu punya classroom beserta dengan note saya tadi. Note saya tadi saya dah bagi dekat conversation, jadi kamu boleh buka dekat saya punya message saya ataupun dalam classroom juga nanti saya akan masukkan. Okay, so first part dah habis, theory part. So reference nanti kamu boleh buka, saya buka lah. Dekat website ni dia ada bagikan the best music editor and audio editing software. So dia punya date of publish pada tahun lepas. Okay, tapi masih lagi terpakai untuk 2020. Okay, so kalau kamu nak jadi seorang audio designer, so kamu kena mahir lah software-software ini. Okay, kenapa kelebihan dan kekurangan dia. Okay, so habis untuk topik teori. Okay, so aktiviti seterusnya, kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit. Okay, so saya akan minta untuk kamu semua download Adobe Audition. So cara dia, okay, kamu dah ada Creative Cloud. So double click pada Creative Cloud. And then, okay, pada Creative Cloud sebelum ni, kamu dah ada dua software yang kita gunakan, iaitu Photoshop dengan Illustrator. Okay, so hari ni kamu nak kena download, kamu just searchkan aja Audition. Okay, so Audition dia akan keluar, dia ada beberapa tutorial ni, nanti saya akan linkkan dengan kamu punya practical activity. So jangan risau, tu nanti dulu. So hari ni dalam masa 10 minit, saya nak kamu buat installation untuk Audition. So klik dekat Adobe Audition. Okay, so and then dia akan bagi tahu works untuk komputer kamu ke tak, dan kamu boleh klik pada, kalau belum install dia akan ada button untuk install ataupun try dekat sini. So kamu boleh klik pada try dan boleh install. So ambil masa lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Okay, buat aktiviti ini sekarang. Sambil-sambil tu jika kamu ada soalan, boleh tanyakan soalan dekat saya. Dan kejap lagi saya akan serahkan borang kehadiran untuk kamu. Okey, so kalau ada soalan boleh tanyakan dekat meeting chat ataupun dekat WhatsApp pun boleh. Okey, ataupun boleh terus bercakap dekat audio. Dekat dalam Microsoft Teams. Okey, kelas boleh buat sekarang.
Okey kelas, saya nak tanya macam mana installation berjaya? Ada masalah? Tengah install puan. Berapa persen Amirul? Tinggal 4 minit lagi puan. 4% 4 lagi. minit lagi tuan. Okey. Yang lain macam mana? Yang lain okey? Internet Tolong lambat respon sikit. tuan. Internet lambat. Okey, siapa? Okey, tak apa. Okey, maknanya kalau banyak menggunakan MS Teams, saya rasa kita boleh hang up dulu. Okey, so saya minta pada semua pelajar untuk isikan borang kehadiran. Okey, kemudian lepas ni kamu boleh, kejap. Kelas ganti. Semalam kita ada 2 jam kelas ganti. Nanti saya akan kontak anda melalui WhatsApp. Pilih satu hari dalam minggu ni untuk kita jumpa dalam talian 1 jam secara online. Di luar waktu kelas yang lain. Okey, nanti kamu setkan masa, boleh? Okey, nanti saya bincang dengan Puan Juraidah selaku ketua kelas. Puan Juraidah diam je. Saya bukan ketua kelas. Wakil kelas boleh Puan. Okey, tak apalah. Okey, so nanti yang tu saya akan bincang dengan anda dalam WhatsApp nanti. Saya akan jumpa anda pada waktu lain 1 jam. Okey, untuk saya bagi untuk tugasan audio. Okey. So untuk hari ini, habiskan installation anda, kemudian isikan borang kehadiran dan anda boleh hang up. Clear kelas Okey, terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih.